I feel that in sports there's no races or there's no skin because in the end we're all working towards a common goal. So that's why we would not look at each other's differences in colour or in culture-wise, because in the end we're all in a team and we're all in it together. So yeah. I think it would be it will lead for the country to greater achievements overall at the national level. In my opinion, I think the government should implement more funding into the sports sector so that the people from the minor states which are not that recognized in this national level, the sportsmen from those states can come into national level and play for the country. And if I feel that there are many people who think that it's not beneficial after they finish their sports journey, so they don't get enough funding afterwards, like their income and all. So I feel the government should implement more money into that sports sector. Sports integration, I think football, sport generally, is a unifying force anywhere around the world, and here in Malaysia you'll see races and religions from everywhere. Yes, it's predominantly Malay, but Indian players, you've got Chinese national team coach and the 23 coach Dominic Tan coming through the ranks as well. So sport is absolutely unifying, and as a foreigner coming into Malaysia, it is the most unifying force that I see, and the occasion of the FA Cup final when it occurs, it'll send shivers up my spine. Unifying, absolutely. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kerana menonton kami iaitu di Planet Sukan dan terus memberikan sokongan dan untuk anda juga kami, saya Jin Zulkifli dan juga TSO ataupun Tabah Syazwan Othman. TSO, apa khabar Tabah? Alhamdulillah, syukur. Biasalah hujan kadang-kala, tapi secara keseluruhannya syukur alhamdulillah sihat, diberikan keizinan malam ini untuk mengendalikan Planet Sukan dengan anda. Dan malam ini saya rasa satu topik yang perlu anda duduk sehingga tamat kerana kita nak bincangkan sesuatu tentang keseluruhan negara kita, tentang semua dari kita, semua masyarakat yang memberikan anda yang sedang menonton kita pada malam ini. Ya, betul. Okey, malam ini kita nak cerita mengenai sukan, platform integrasi nasional. Selain daripada kemerdekaan, peperangan, kita bersatu melalui sukan. Sukan, ya. Memang itu jelas terbukti dalam apa juga platform, apa jenis sukan, sememangnya ia boleh menghimpunkan. Contoh, saya ambil contoh dalam bola sepak di negara kita atau di mana-mana saja. Kalau stadium tu 80,000 seat tempat duduk, bukan 80 malah lebih, boleh berkumpul dalam satu masa. Dan ini menjadikan sukan sangat unik dan sangat hebat, dan ia merupakan satu tools ataupun kaedah untuk menyatukan pelbagai kaum, pelbagai bangsa dalam satu acara sukan itu. Okey, jadi malam ni kita nak bercerita ataupun nak kupas ni topik kita. Bukan kita nak kupas, kita ada tetamu yang lebih expert kan. Kita tanya je pada malam ni, sebab saya rasa kita tanya sikit je dah boleh berjela dah jawapan dia. Jadi seperti biasa juga, terima kasih kepada anda yang melayari Facebook kami, dan malam ini anda boleh menonton secara live di FB kami. Dan jika ada pandangan, pendapat malam seperti biasalah boleh lontarkan, tapi jangan panjang sangat, biar padat, ringkas, dan supaya tetamu-tamu kita pada malam ini boleh jawab dengan baik sekali. Ini dia Planet Sukan kita pada malam ini, saksikan secara langsung Planet Sukan. Okey, tulisannya saja kita baca ya. Okey, baik. Okey, jadi pada malam ini kita nak perkenalkan dulu kita punya tetamu. Boleh. Silakan di sebelah kanan TSO sendiri. Di sebelah kanan saya saya ucapkan selamat datang Mr. Albert Leong Kit Chuan, pengarah acara Go Sports. Thank you for coming, Mr. Albert. Apa khabar? Khabar baik. Kabarnya baru balik dari overseas? Ya, baru balik dari overseas juga. Bagi range acara dekat overseas juga. Ada oleh-oleh ke untuk kami? Tidak ada. Terlupa. Esok akan bawa. TSO ni sempat. Okey. Dan di sebelah kiri saya, ini orang penting di UiTM ni. Penting. Di Fakulti Sains Sukan ya. FSR punya fakulti ni, iaitu Encik Muhammad Sadiq Mustafa, ataupun lebih popular dulu panggil apa? Saya panggil Cik Sadiq. Cik Sadiq lah. Tapi dia kata, tapi dia kata kau jangan panggil Cik, nampak formal sangat. Aku panggil bro nya. Jadi saya tak buat. Bukan, kadang-kadang dia penting kerana bila bro kan kita jadi lebih dekat. Kita jadi lebih rapat. Bukan kita langgar norma-norma disiplin sebagai seorang student dan juga pensyarah, tetapi ia penting, tetapi penggunaannya harus tepat pada ketika dan masa. Tak bolehlah semua perkara nak panggil bro kan. Terima kasih jadi apa khabar? Alhamdulillah, TSO satu jenama baru lah, siapa tahu.
masuklah bagi tu ni. Okey, pada malam ni ramai bertanya tajuk kita, okey, sukan platform integrasi nasional. Jadi kita nak buka siapa dulu bro? Ya, kalau kita bercakap tentang integrasi, sudah tentu ianya melibatkan perpaduan dalam sukan. So saya buka mukadimah ni untuk saya Sadiq sendiri. Bagaimana anda melihat, bagaimana anda nak memberikan gambaran lebih jelas definisi tentang perpaduan dalam sukan itu sendiri? Kalau kita cakap definisi itu besar, maksudnya dalam segi sosialisasi manusia dan masyarakat. Bila kita cakap integrasi itu perhubungan, sejauh mana kata dasar hubung itu kita terjemahkan menjadi satu praktis. So elemen sukan itu adalah biasanya digunakan dalam skop yang kedua. Asasnya dalam konteks perhubungan negara ni, sistem pendidikan menjadi teras utama. Teras kedua barulah sukan dijadikan alat untuk menyatu padukan masyarakat dalam sesebuah negara. Jadi saya rasa kalau sistem pendidikan itu dapat menyatukan masyarakat yang ada dalam sesebuah negara itu, sukan tidak ada masalah, kerana pendidikan dan sukan itu saling berhubung antara satu sama lain. Sebab aspek pembangunan sukan itu bermula daripada sekolah. So dekat sini kita perlu melihatlah, saya mengharaplah Kementerian Pendidikan sekarang yang kekurangan bajet untuk mengadakan sukan-sukan massa di sekolah itu perlu melihat semula, kerana ia adalah satu, kalau kita kurang pelibatan dalam sukan massa di peringkat pembangunan, ia akan membawa impak yang besar dalam masa 10-20 tahun akan datang, kerana ia adalah berkaitan cerita pasal kita pasal integrasi nasional itu sendiri. So ini amat penting supaya kita melihat semula kenapa kita suka membandingkan zaman dahulu, zaman 70-an, 60-an, 80-an dengan pelbagai bangsa dalam skop negara, terutama dalam bola sepak dan sebagainya. Tetapi kenapa tidak ada di dalam skop negara kebangsaan sekarang? So kita melihat ia bermula daripada, begitulah mulanya. Asasnya daripada pendidikan dan kemudian sukan. Okey, saya tertarik tentang sukan massa ataupun sukan untuk semua. Yes. Sukan untuk semua tu macam Encik Albert sendiri selaku orang yang mengadakan sesuatu acara pelaksana. Untuk sesuatu event itu sendiri. Jadi macam mana kita sekarang ni nak membentuk, kalau zaman itu tadi daripada sekolah Encik So. Jadi selaku orang yang terlibat sama, jadi macam mana kita nak membentuk sukan untuk semua ni di dalam event-event yang ada sekarang ni, lebih-lebih lagi untuk urban punya ni. Pada pengalaman saya organize event, sejak lamanya mula-mula saya organize banyak corporate event. Zaman corporate event kita ada acara ini pagi, golongan kempen bagi orang Melayu, tahun hari rayanya. Ini adalah kempen tahun baru Cina bagi orang Cina saja, kempen bagi Deepawali orang India saja. Tapi selepas saya menceburi diri dalam sukan, saya dapati sukan adalah satu acara yang mana semua bangsa, orang Melayu ke, Cina ke, orang putih ke, orang India ke, semua boleh sekali dalam menceburi diri dalam sukan ini. Oleh itu saya rasa agak excited juga, dan ini adalah satu platform yang kita boleh persatuan negara kita boleh sama satu sekali, dan kita pantang in the future kita selalu kita lujukkan kepada negara-negara yang more advanced, negara maju. Kita tengok memang sukan adalah satu acara bagi seluruh rakyat jelata yang diorang ada, okey, yang mana semua rakyat telah fokus on the sukan, you know. Oleh itu kita adalah acara sukan-sukan yang besar-besaran macam kayuan basikal, yang ada macam RHP lekas, highway ride, yang mana kita ada semua bangsa, semua sekali bagi menceburi diri, dan mereka
telah berbanting sama satu sekali dan tak ada skin of the colours dalam sukan ini. Okey, apa yang dapat kita lihat sini salah satu platform yang telah dianjurkan oleh pihak Go Sport iaitu pihak Albert, iaitu lekas highway ride, betul. Jarang sekali kita dapat lihat acara ini sebelah malam, dan sejak kebelakangan ini ride-nya berlaku di sebelah malam. Cumanya saya tertarik untuk memperkatakan tentang tools ataupun kaedah ini sudah mula digunakan oleh pihak-pihak seperti pihak Albert. Jadi definisinya Cik Sadiq, bagaimana anda melihat komunikasi, cara dan pelaksanaan ini nampak begitu harmoni sekali, ya. Sedangkan kalau kita balik kepada sistem kita, pada asasnya dalam secara teori tidak berlaku begitu, tetapi pihak-pihak tertentu seperti Albert ini bijak menggunakan tools begini untuk mengimbangi kepelbagaian kaum berada dalam satu sukan ini. Okey, sukan ni uniknya adalah dia ada peraturan dan undang-undang yang setiap orang yang ingin berceburi perlu patuh dan akur kepada peraturan dan undang-undang tersebut. Maksudnya kalau peraturan kejohanan sesuatu acara itu, setiap orang yang ingin menyertai dia akan patuh. So benda-benda ini yang kita katakan dalam fasa integrasi ni ada 4 elemen yang sukan ada, ya. Itu adalah proses akomodasi. Yang kedua dia cakap pembudayaan, pembudayaan, dan ketiga social integration. Kita bercakap, bergaul, tak boleh cakap bisu. Kalau orang bisu memang very international language. Maksud bahasa isyarat tu tak payah ada bangsa-bangsa Melayu India, tak ada. Dia satu je bahasa isyarat tu. Dan tu identifikasi integrasi. So sukan itu mempunyai elemen-elemen itu yang menyebabkan ia berjaya menidakkan faktor-faktor bangsa, latar belakang agama, pendidikan dan sebagainya. Maksudnya orang yang betul saling menghormati antara satu sama lain berasaskan peraturan dan undang-undang yang ada dalam sukan tersebut. Maksudnya kalau sukan itu untuk rekreasi, urban recreation, maksudnya memang orang-orang di pasar bandar itu menjadi sukan tersebut untuk integrasi, untuk mereka berinteraksi antara satu sama lain. Sebab tadi kita dah tengok lepas basikal kita dah dapat lihat playback bola sepak. Mungkin itu juga yang penerbit nak kita pergi sedikit. Tapi sebelum kita pergi ke Cik Sadiq balik nak bercakap tentang bola sepak itu, Cik, bagaimana anda melihat perkembangannya? Kalau mengikut pandangan Cik, ada untuk pelaksanaan seperti Mr. Albert ni. Saya rasa bijaklah untuk Encik Albert, sebab beliau sendiri dulu bermain berkayuh juga mengenai basikal, jadi menjadikan minat itu sebagai satu penyatuan tools macam awak sebut tadi, macam tools untuk menyatukan atau integrasi sendiri. Tapi itu daripada segi kita tahu endurance ni memang semua orang akan masuk, tapi ada setengah sukan tu TSO dia ada mengikut kaum-kaum tertentu. Okey, betul. Itu dalam acara. Nanti kita nak tanya Mr. Albert. Tetapi saya lebih tertarik dengan kajian sedang jalankan oleh Encik Sadiq. Sedang mengkaji tentang sukan bola sepak itu sendiri. Memang tidak dinafikan. Sukan nombor 1 di dunia dan juga di Malaysia, memang ia boleh menarik jutaan peminat untuk mengikuti perkembangannya. Tetapi adakah sejauh kajian yang sedang dilakukan? Okey, apa kajian yang dilakukan? Tanya dululah kajian. Okey, kajian yang saya buat untuk FAM dalam sukan Piala Malaysia, dia melihatkan satu struktur apa yang kita boleh katakan dimonopoli oleh kaum Melayu. Tetapi saya pernah menonton bola sepak di zaman 80-an, awal 90-an, masih ramai pelbagai kaum berada di stadium. Tapi di kebelakangan ini memang dimonopoli oleh 80-90% oleh orang Melayu, terutamanya dalam B40. Ini grafik. Okey, boleh perhalusi sikit? Ini data deskriptif penilaian program. Ini adalah Liksus. Ini di bawah KBS. Ini kajian sukan untuk semua. Apa yang unik dekat sini adalah kalau kita lihat beberapa negeri, terutamanya di Sabah dan di Sarawak, perbezaan integrasi kaum itu lebih jelas. Sebab pelibatan pelbagai kaum dalam sosialisasi mereka itu tidak ada batasan, sebab dia tak ada banyak kekangan kat situ dari segi aspek sosialisasi itu. Kalau kat Semenanjung, di kawasan-kawasan pantai barat, di Kedah,
Penang saya rasa amat menarik sebab language bahasa orang Penang dan orang Kedah ni, dia punya lenggok orang utara tu amat menarik sebab kita lihat orang Cina pun boleh berbahasa utara. Begitu juga dekat Kelantan. Tetapi kalau kita lihat dekat urban ni, sukan masa ni yang dianjurkan ada sikit. Boleh saya kata seperti e-games? E-game itu dalam e-game tu satu uniknya sebab e-game tu semua mengiktiraf semua bangsa ada kat situ. Tapi sukan-sukan teras tidak begitu. Itu yang menjadi cabaran kini yang melibatkan setengah kaum saja yang terlibat dalam sukan-sukan tersebut, sukan teras itu. Tetapi kalau dalam sukan bola sepak, balik pada bola sepak, saya pernah mengkaji tentang 3 tim Liverpool, Arsenal, Chelsea datang ke sini. Ini ada kumpulan yang unik. Uniknya menengah B40 atas dan menengah dan golongan upper 10 tu. Upper 20 tu itu melihatkan sebab ada sentimental value kat situ. Saya pernah jumpa, masa membuat data collection tu, saya berjumpa dengan seorang wanita yang datang seorang-seorang, golongan dalam kita akan panggil makcik tu, datang seorang pakai baju jersey, saya tak ada sebut tim dia, dengan muffler dia, datang seorang, tak ada suami, tak ada siapa anak, semua tak ada. Dia datang seorang ke stadium dan untuk menonton tim EPL je. So tidak berlaku dalam Liga Malaysia. Tidak ada. Saya tak jumpa makcik datang pakai benda-benda situ. Baik. Itu unik je. Cik Sadi berhenti dulu sekejap pasal kita nak berehat. Tetapi yang menariknya, apakah elemen yang menjadikan nilai yang ditunjukkan oleh seorang wanita itu menjadikan beliau seperti itu? Ni yang kita bincang nanti. Mungkin banyak elemen yang nak dikongsikan sama dengan Mr. Albert ataupun Cik Sadi. So kita nak kita nak rehat dulu. Lepas ni kita nak sambung semula. Dan jangan lupa untuk tanya juga soalan di Facebook Live kita dalam Planet Sukan RTM. Dan kita kembali lepas ni. Bagi saya mungkin kalau lihat kalau sukan badminton contohnya kita dapat lihat dimonopoli oleh kaum Cina, tapi saya rasa itu tidak boleh dijadikan macam alasan hanya dimonopolikan oleh satu kaum etnik saja, tetapi mungkin daripada pendedahan daripada peringkat di bawah akaun B, mungkin itu menjadi perkara yang paling utama lah, yang key point utama untuk let's say menyatukan semua untuk berkecimpung dalam satu-satunya sukan ni lah. Bagi saya relevan sebab badminton ni sebab kita tahu yang mainnya mungkin dari bangsa Cina dan ada yang dari golongan India dan Melayu yang minat dengan badminton. So daripada situ kita boleh dapat menyatupadukan semua bangsa. Jadi bagi saya tak kisah pun bangsa apa sekalipun, sukan apa sekalipun,
Yang penting bila kita faham sesuatu benda dan kita toleransi, kita saling menghormati, dan secara tak langsung benda tu kita akan menyatukan dan perpaduan di Malaysia ni. Saya rasa isu akan menimbul ialah konflik lah, isu yang konflik. So like kita akan ingat pasal apa? Kita akan ingat pasal kaum rasis ataupun apa yang kita akan masuk ke sukan akan menimbulkan konflik bahawa susah nak dipelajari seperti dalam sukan wushu kan. Kita akan ingat apa yang kita pelajari akan dalam bahasa Cina, tetapi itu salah. Itu bukan. Saya ialah sebagai seorang yang tak tahu baca bahasa Cina. Apa yang dia orang cakap ialah banana lah, tetapi itu bukan halangan saya. Pada kini saya ialah juara dunia, dan itu telah muncul apa itu yang dapat saya pelajari ialah saya memang berusaha dengan gigih. Nah, itu bukan satu masalah dengan apa yang saya pelajari, bahawa ini ialah isu yang kita kena pelajari dalam bahasa Cina. Tak, itu salah. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus memantau siaran kami Planet Sukan secara langsung di TV1. Okey, tadi kita dah Cik Sadiq dah pun mention seorang gadis di Liverpool, di overseas yang bukan di sini. Dekat Malaysia, dekat Bukit Jalil. Oh, dekat Bukit Jalil lah. Dia datang berjesi seorang diri, tidak ada suami, tidak ada anak dan sebagainya. Mungkin dia bujang atau dia tak kahwin lagi, itu tak pasti. Kajian tak dibuat lagi tentang itu. Tetapi apa yang boleh menarik ialah berbalik kepada sistem asas yang dikatakan oleh Cik Sadiq tadi, sistem pendidikan. Berarti asas tu kukuh, berarti apa saja nak dibuat selepas itu dia akan jadi sempurna, jadi harmoni. So cabaran bagi Mr. Albert dalam mengendalikan acara-acara seperti lekas highway ride ini, berbasikal dan sebagainya. Cabaran yang paling besar adalah pendidikan sebelum itu ada kemungkinan tidak begitu kukuh. Tetapi bagaimana untuk menjadikan acara itu sempurna dan boleh betul dan boleh difahami bahawa sukan ini adalah satu bentuk untuk perpaduan. Ya. Dan sejak dari mula sebenarnya ini adalah satu proses pendidikan. Mula-mula bila penganjuran acara event yang besar ini, kita dapat banyak komplain. Banyak komplain dari mana apa-apa ke, ada besar, ada kecil, ada yang listenable, ada yang tak listenable, macam-macam ada. Sebenarnya kita telah ada satu set rules and regulation dalam kita punya website. Dalam kita website telah ditetapkan setiap peserta dia kena ikut peraturan kita yang telah ditetapkan. Yang mana kebanyakan, you boleh tengok dari edisi yang pertama itu acara macam ini dah masuk edisi ke berapa sekarang? Edisi ke-6. Dari pertama sampai ke-6 kita tengok peserta-peserta telah dia semakin faham peraturan yang telah ditetapkan, dan you boleh tengok proses pendidikan ini telah digugurkan, dan I boleh cakap sampai tahap sekarang telah kebanyakan peserta telah fahamkan peraturan, dan bila dia ceburi, dan selalu bila ada komplain dekat Facebook ke mana-mana social media kan, peserta lain yang jawab on behalf of organizer instead of kita kena jawabkan. Itulah satu proses pendidikan yang sangat percaya, dan kita akan bangganya lah. Secara teori, kita selalu melihat tentang ibu bapa lah di Malaysia, kita selalu mengagung-agungkan tentang sekeping kertas tu. You mesti ada degree, you mesti ada master, you mesti ada PhD. Oh, itu wajib. Kalau tak ada Malaysia, tu malu. Tetapi tidak, negara-negara maju tidak melihat itu. Dia cakap kat sini saya tambah, memang perlu ada, tetapi sebagai nilai tambah kepada itu. NOSH itu adalah practical intelligence. Okey. Satu lagi know-how, skill intelligence. So apa yang Mr. Albert ada tu, orang yang ada kat universiti tak ada benda itu. So dalam memperkayakan nilai itu secara indirectly, secara tak langsungnya, apa yang dilaksanakan oleh Mr. Albert itu memperkayakan nilai pada seorang partisipan, peserta-peserta tersebut. Dari segi aspek practical intelligence, dari segi aspek know-how, skill intelligence, dan aspek kepada
orang yang mengajar itu dari segi aspek peraturan dan undang-undang. So dengan integrasi tadi ini kan berhubung antara satu sama lain dengan menyatakan proses pembudayaan dalam penyertaan itu menyebabkan mereka saling menghormati antara satu, tidak mempersoalkan. Maksudnya mesti ada menghadapi kekurangan orang yang tadi mempersoalkan tentang peraturan-peraturannya. Mereka bersetuju dengan perkara tersebut. Itu yang kita lihat, yang itu yang lackingnya sekarang ini dalam pembentukan nilai generasi alfa yang kita katakan generasi alfa. Yang kita kurang tadi apa? Nilai kita dah kurang banyak. Kita banyak dah kurang. benda tu sebab dalam pembentukan di sistem pendidikan banyak berunsurkan tentang kejayaan teori itu sendiri. Pendidikan itu menghafal, mentelaah dan sebagainya. Tetapi dari segi aspek sosial itu kita tak bangunkan dengan betul-betul, tak kukuh. Penganjuran bagaimana pula di sekolah sendiri kan nak macam sukan tu banyak dibawa oleh guru. So, guru perintah kepada pelajar untuk ikut. So benda-benda ini pelajar tu tidak sebab saya cakap practical intelligence knowledge itu dan know-how itu tidak dibangunkan. Kita banyak cuba custom made benda-benda itu tapi tidak membenarkan pelajar meneroka perkara tersebut. So kita dapat satu pelajar yang maksudnya meneroka itu mungkin ada yang nak faham. Meneroka itu melibatkan diri. Ada unsur decision making. Kita benarkan pada pelajar, mempersoalkan. Kita tidak mematikan persoalan. Kita membenarkan bertanya, mempersoalkan. Contoh saya datang selection bola tak dapat. Seharusnya cikgu, kenapa saya tidak dipilih? Yes, you kena menjelaskan secara tu, dia kena jelaskan dari segi apakah aspek penilaian yang dinilai dalam proses you mendapatkan tempat itu, mesti diberitahu awal-awal lagi. So bila you digugurkan kerana markah di bahagian ini, kolom ini markahnya, kolom B ini markahnya. So jelas, ada ketidakpastian. So ada sekarang ni ada teknologi. So you boleh present benda-benda tu. So generasi alfa ini dia tak suka cakap ikut sedap mulut julatih akan guru. So mereka ingin bukti. That's why artificial intelligence is perkara-perkara yang penting untuk membuktikan sesuatu secara konkret. Sebab tu dalam sukan bola sepak je yang baru ada VAR. Kalau sukan-sukan rugby dia dah lama, hoki dah lama dah pergi tengok, rujuk kepada teknologi. Cik Sadiq minta maaf, Jack ni. Adakah apabila Cik Albert, mungkin Cik Albert boleh take note sekali, adakah yang dikatakan tadi ada rujukan dan sebagainya, adakah kita lack of satu sistem untuk menyimpan data-data ataupun to evaluate seseorang yang terlibat dalam sukan itu, sebenarnya itu kita tidak ada. Adakah kita perlu membangunkan satu sistem untuk kita present pada parents, ini kedudukan, ini progress seseorang anak dan sebagainya. Adakah itu kita tak pernah ada pun? Bila saya cakap pasal teknologi, ia memerlukan pelaburan yang besar. Tetapi sejauh manakah kita ingin melabur? Itu sejauh mana kita bersedia ingin melabur. Saya rasa kalau kita ingin melabur sekarang, harganya mungkin nampak mahal sekarang, tetapi kalau kita lihat masa akan datang 20 tahun, 15 tahun akan datang, dia tidak mahal. Kalau kita buat satu sistem yang murah, boleh digunakan pakai oleh semua pihak. Macam mana Cik Albert? Kalau Cik Albert boleh ni? Sebenarnya sistem bagi setiap sukan memang ada line sistem, tapi bagi satu sistem artificial intelligence kita memang kena ada satu big data yang besar. Lalu kita boleh tarik data sana, kita boleh buat analisis. Correct. Bagi tahap macam kita macam dalam co-sport, kita memang ada satu database yang sendiri, tapi to analyze the data bagi sesuatu objektif lah, bagi perbatuan, bagi the performance of the peserta semua. Memang kita tak sampai tahap itu, tapi kita telah on that direction to do this. It's not an easy.
And kita kena ada percaburan antara kerajaan, swasta, semua sama sekali dan bro-bro semua sekali, kita akan menjayakan sistem ini. Okey. Sama saya nak tambah satu lagi. Sikit boleh, sebelum kita nak pergi berehat. Sebenarnya dalam aspek-aspek AI, artificial intelligence ni, kita memerlukan orang yang punya konseptual yang tinggi. Konseptual yang tinggi ada pelajar-pelajar yang bijak pandai yang lepasan diberikan training khas untuk sukan ni, untuk menterjemahkan apa itu big data, apakah maklumat, dan diterjemahkan kepada jurulatih, kepada masyarakat dan sebagainya. Benda-benda ini perlu. Kalau kita cakap untuk engineering saja budak pandai, untuk accounting je untuk pandai, tapi dalam sukan sebenarnya dalam menjanakan berbilion dolar Amerika setahun, kita memerlukan orang-orang yang intelijen ni dalam konsep-konseptual ni, mampu menjelaskan kepada masyarakat bawah bahawa sukan itu bukan setakat main dan sebagainya. Sukan itu lebih daripada itu. Okey. Baik, berhenti dulu guys. So, menarik. Apa yang lebih tu mungkin ibu bapa di rumah sedang memberikan perhatian dan mereka nak tahu apa yang lebih itu, Jen. Okey, jadi kita nak rehat seketika lepas ni, dan soalan-soalan boleh anda kemukakan juga di Facebook kita. Lepas ni kita akan kembali semula untuk perbincangan kita. Baik, kita rehat seketika. Baik, jadi kita kembali semula untuk perbincangan kita hari ini yang baru buka ni. Jadi tajuk kita pada hari ini, sukan merupakan platform untuk integrasi nasional. Banyaklah kita terus sikit je soalan. Cuma je pada malam ni Cik Sadiq maupun Cik Sadiq ataupun Mr. Albert, mereka sedang memberikan satu gambaran bahawa integrasi ataupun ianya merupakan satu elemen penyatuan dan juga bagaimana kita berkomunikasi dalam sukan. Itu yang nak kita jelaskan pada malam ni, dan kita harap penonton-penonton boleh bersama dengan kita sampai ke hujung rancangan. Okey, jadi kita nak rehat seketika. Kita nak pergi kepada info tekno kita pada hari ini. Altitude Chamber. Apa itu? Info tekno. Tengok dulu. Nanti kita sembang macam mana apa cerita dia. Saksikan info tekno. Selamat pagi semua. Nama saya Eng Hui Hua dari Cawangan Penyelidikan dan Inovasi. Hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang Environment Chamber yang di belakang saya yang berada di ISN.
yang kita nampak kat sini, ini adalah magma environmental dan altitude chamber, di mana di magma ni kita ada 2 bilik. Satu bilik kita panggil sebagai environmental chamber, satu lagi kita panggil sebagai hypoxia chamber. Di sini atlet akan masuk untuk menjalankan latihan tambahan atau ada staf yang ingin melakukan penyelidikan ke atas hypoxia, mereka juga akan menggunakan chamber tersebut. Hai, selamat pagi. Saya Muhammad Fauzi bin Ibrahim daripada bahagian penyelidikan dan inovasi. Saya merupakan jurutera yang melakukan penyelenggaraan ke atas makmal ini bagi memastikan operasinya berada dalam keadaan optimum. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengawal panel kawalan, di mana sebelum atlet itu melakukan latihan ataupun kita melakukan penyelidikan, beberapa parameter yang terdapat di sini perlu disetkan mengikut permintaan daripada atlet ataupun jurulatih itu sendirilah. Sebelum atlet itu melakukan latihan, kita perlu memastikan parameter ini diset bersesuaian dengan sukan ataupun tempat-tempat latihan yang atlet itu akan pergi, ataupun pertandingan-pertandingan yang keadaan persekitarannya berlainan dengan persekitaran di Malaysia. Pada hari ini kita akan mengadakan satu sesi latihan untuk atlet berbasikal, dan bersama-sama saya ialah Encik Nazrin yang akan menggunakan road bike di dalam makmal ini. Sekarang apa yang kita nampak kat sini, kat sebelah kiri saya ada 4 tabung dan sebelah kanan saya ada 2 tabung. Dua side sini, tabung itu sebenarnya adalah CO2 scrubber, di mana fungsi dia adalah dia akan sedut keluar CO2 yang dihembus keluar oleh atlet yang berada di chamber, dua-dua chamber. Dia akan masuk ke scrubber ni dan akan flush out sekira scrubber ni dah penuh. Tujuan dia untuk maintainkan O2 yang berada di dalam chamber tersebut. So, macam mana? Okey, sebentar tadi kita telah melakukan satu sesi latihan dengan menggunakan walk bike bagi menyesuaikan diri subjek untuk bertanding di tempat yang suhu dan altitude yang berlainan. Jadi mana-mana atlet yang akan bertanding di luar negara, mereka akan menggunakan chamber ini untuk menyesuaikan diri dengan suhu dan iklim yang berbeza. Kita ada SOP tertentu yang harus dipatuhi. Contohnya untuk first step, diorang harus melepasi medical check-up dulu. Setiap atlet dia kena melalui medical check-up. Bila dia dah melalui medical check-up, medical clear, dan bila diorang masuk ke chamber ni, diorang bukan dapat terus masuk ke dalam chamber untuk buat latihan. Mereka perlu mengisi PAQ dengan consent form. Melalui PAQ, kita akan tengok status kesihatan mereka untuk hari ini, hari yang diorang nak buat latihan, dan juga seminggu sebelum diorang datang untuk membuat latihan. Jika mereka ada yang tanda benda yang tidak bersesuaian atau mereka berada dalam keadaan yang tidak sihat, kita akan hentikan mereka daripada menggunakan chamber tersebut. Saya harap fasiliti yang kita ada di ISN dapat digunakan secara meluas oleh atlet dan juga jurulatih, di mana kita amat perlukan jurulatih untuk menyokong dan juga percaya kepada pihak ISN untuk kami membantu mereka untuk meningkatkan performance atlet mereka. Di sistem dia. Okey. Baik. Tajuk menarik sampai kita sembang pun Tak, sampai semakin menarik. Rugi tahu anda di rumah. Apa yang kami bincang di luar ketika kami berehat adalah lebih rancak, dan ini kita nak terbitkan kembali. Jet ada soalan menarik untuk Encik Albert. Mr. Albert sendiri lah kan. Kita faham tadi nilai-nilai itu kita pun tak nak salahkan mana-mana pihak, betul tak? Kita bukan nak salahkan mana-mana pihak, tapi yang pastinya menutup segala kekurangan itu selaku penganjur. Apa lagi cabaran-cabaran yang perlu? Apabila asasnya kurang, macam saya kata pendidikan, bagaimana cabaran itu anda tangani? Okey, sebagai penganjur,
kita ada cabaran. Cabaran adalah you kena jaga kewangan tidak rugi, dan jika you nak untung banyak, peserta you kena jaga itu entitlement bagi peserta macam jersey ke, medal ke, dan hospitality bagi seluruh acara. Yang acara kita buat ni memang ke satisfaction bagi macam di RHB lekas highway ride. I boleh cakap ini adalah salah satu acara yang terpremium di negara kita bagi golongan bicycle lah. Okey. Bagi kita nak dapat satu keseimbangan bagi satisfaction of participant and dari segi penganjuran kita tidak boleh rugi. Jika kita continue rugi, kita tak mampu nak menganjur lagi. Of course, kita kena pull semua sponsor macam kita sponsor RHB Bank, dia masuk ke acara ni. Take for example, itu registration fees yang bayar bagi participant adalah RM150. Tapi entitlement yang dia dapat lebih kurang RM300. Jersey ke, medal ke, semua hospitality ke, F&B ke, semua campur lebih daripada itu. Oleh itu, is a satisfaction for participant. Tapi on the other angle, ini adalah sumbangan dari sponsor baru boleh jadi acara ini. Tapi bagi sebagai penganjur kita melaksa ini, kita kena pastikan, kerana kita tak mau tengok bila acara ini kita bertolak sampai akhir, tak mampu jayakan acara ini kerana kekurangan kewangan. Itu adalah satu kesimpangan yang selalu kita nak balancekan. Itu satu cabaran juga. Dan the most important, sebagai kita penganjur, setakat sampai sekarang kita semua memang dari golongan swasta. Kita tak ada golongan kerajaan yang bantu kita dalam dari segi kewangan lah. Kita cuba menjayakan dan nama telah digugurkan jugalah. Nanti kita nak bincang juga tentang salah satu elemen yang menyumbang kepada integrasi ini adalah lifestyle. Tetapi kita nak ke mana dulu, Cik? Atau boleh satu soalan kepada Encik Sadiq? Kita pergi kepada box sport dulu. Lepas tu kita sediakan kepada Encik Sadiq. Okey, kita dengarkan harapan bagaimana sukan ni dapat mengintegrasikan seluruh masyarakat. Bagaimana pendapat orang ramai? Silakan. Saya mengharapkan sepak takraw ni jadikan satu platform ataupun satu perhubungan yang baik antara satu kaum ke satu kaum lain. Sekiranya sepak takraw ni ada pemain yang boleh bermain sepak takraw berbilang kaum. Contohnya akan kalau bolehlah setiap negeri kalau boleh ataupun ada pihak-pihak penaja yang boleh menganjurkan tournament ataupun pertandingan memberikan satu pertandingan campuran antara satu regu tu diwajibkan satu pemain daripada India ataupun daripada kaum Cina. Itu lebih baik. Dari situlah dapat satu mengeratkan silaturahim antara satu bangsa ke satu bangsa. Menjelang sukan, I think Malaysia sekarang is improving sports. We have good stadiums, banyak support dari fans, dari kaum semua. So, I rasa macam baguslah sports ni akan bawa satu dengan kaum-kaum lain. Okey, baik. Jet, rancak Jet. Jet pun stylo malam ni. Itu salah satu elemen lifestyle yang kita katakan. Tetapi apa yang paling menarik adalah, okey, coach, saya ambil contoh. Coach mana? Coach pula dah, Cik Sadiq. Coach Sadiq. Bro lah. Bro Sadiq. Bukan. Terima kasih juga ramai yang memberikan feedback pada malam ini melalui handphone saya sebenarnya. Mungkin ada tarikan apabila kita bincangkan tentang integrasi. Baik, saya pergi kepada sukan yang paling popular di negara kita, iaitu bola sepak. Tak perlu kita bincangkan tentang yang lebih tinggi, tetapi di peringkat
grassroots, bawah 12 umpamanya, bawah 12 atau bawah 8. Kalau kita lihat banyak penganjuran yang berlaku, banyak akademi yang tumbuh bagaikan cendawan, tetapi ada nilai yang nampaknya tidak begitu harmoni di dalam setiap kelab itu. Umpama saya ambil contoh, penganjuran berlaku di tempat A, saya tak mau mention mana-mana. Parent duduk atas rumput, tidak ada tempat duduk. Banner diikat di pokok dan pokok ataupun tiang-tiang. So kalau mereka mempunyai nilai, mempunyai kefahaman apakah integrasi yang sedang berlaku dalam sukan mereka anjurkan, adakah ini berlaku atau tidak? Okey, sebenarnya apa yang kita lihat di apa yang berlaku sehari-hari sepanjang, saya rasa selepas tahun 90, tahun 2000 memulanya alaf baru ni, kita membelakangkan aspek nilai, kita membelakangkan aspek keuntungan, glamour, mencari sesuatu yang luar biasa untuk menjadi sesuatu luar biasa, dan tapi tempat itu adalah hanya satu. Okey, tapi kalau aspek nilai, aspek untuk negara adalah dia memberi ruang kepada banyak orang, ramai orang. So dalam mengejar pembangunan di segi nilai, kita perlu balik kepada aspek pendidikan itu sendiri. Saya tadi coach takraw mengharapkan, saya rasa kalau Kementerian Pendidikan kita semua SRJKC menganjurkan kejuaraan sepak takraw, di antara SRJKC di bawah 10 tahun, lepas tu bawah 12 tahun, bawah 15 tahun, saya rasa ramai orang Melayu yang tak main takraw lepas tu. Okey, kenapa pasukan takraw kita boleh kalah dengan Korea? Kenapa sepak takraw pasukan takraw kita boleh kalah dengan Jepun? Itu adalah bukan adalah aspeknya, tetapi sejauh mana mereka diberikan pendedahan dan mereka yang melibatkan diri itu, melihatkan sukan itu adalah satu yang unik, yang melihatkan tentang performance, yang melihatkan tentang lebih daripada performance, untuk meletakkan negara mereka, negara bangsa mereka. Saya rasa bangsa bukan menjadi masalah. Tetapi kita nak lihat ke aspek nilai itu sendiri. Nilai satu yang paling utama adalah kalau untuk negara bangsa kita, so bangsa-bangsa yang berbeza-beza ini bukan masalah. Tapi untuk menjadikan nilai itu tinggi, ia berbalik pada asas. Apa yang kita bincang malam ini adalah tentang asas pendidikan itu yang paling perlu. Salah satunya juga Jane, yang paling menarik tentang penganjuran ini, kadang-kadang kita nak menarik penaja. Ya, penanja-penanja. Itu nak kita tanya nanti Albert, kerana kita nak pergi ke hotspot dahulu. Ini mengenai lifestyle. Tadi awak tak sebut lifestyle. Saya nak tahu tentang lifestyle tadi kan. Nanti kita nak tanya pada Okey, jadi Albert, untuk aktiviti scuba diving 2019, apa ceritanya bersama dengan ini? Wah, ada kabarnya, ada menarik. Penerbit yang kata, penerbit yang kata ada menarik. Dia yang menarik sebab dia yang pergi. Okey, saksikan. Bagi mereka yang berminat dengan sukan menyelam, pastinya menjadikan Pulau Tioman sebagai salah satu lokasi pilihan. Dan di sini jugalah bagi mereka yang nak mendapatkan lesen sebagai diver, bolehlah ambil lesen di sini. Dan nampak tak ketupat kat belakang tu? Ketupat kat belakang tu bukan sembarang ketupat, tapi itu adalah tukun yang bakal diturunkan oleh para diver ke dasar lautan. Agaknya macam mana gaya diorang bawa ketupat turun bawah kan? Tak apa, nanti kita tengok sama-sama. Pulau Tioman Pahang merupakan antara pulau yang pernah disenaraikan antara 10 pulau yang tercantik dan sebagai salah satu daripada pulau percutian terbaik di dunia. Atas faktor inilah, Villagers Travel and Tour Sdn Bhd dengan kerjasama Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Negeri Pahang telah menganjurkan Start in Tioman ataupun SIT sejak tahun 2010 lagi. SIT adalah program yang menawarkan lesen menyelam kepada yang berminat dan ia dikeluarkan oleh agensi padi yang berpangkalan di Australia. Kali ini saya rasa amat bertuah kerana dapat menyertai SIT 2019. Setiap tahun SIT akan mempunyai tema yang berbeza. Menariknya penganjuran kali ini masih di bulan Syawal. Maka temanya adalah sambutan Hari Raya di dasar lautan. Boleh bayangkan tak? Bertempat di Damai Tioman Resort, Kampung Genting, Pulau Tioman, program selama 4 hari 3 malam ini penuh dengan aktiviti menarik yang telah disusun atur. Selepas pendaftaran, para peserta diberikan taklimat dan seterusnya majlis perasmian SIT 2019.
Namun misi utama bagi yang ingin mengambil lesen menyelam adalah mengikuti kelas dan ujian yang sepatutnya. Manakala pihak penganjur dan alumni SIT ditugaskan untuk membawa turun tukun ketupat, lemang dan pelita ke dasar laut sebelum sambutan Hari Raya yang akan disambut esok. Sepanjang SIT 2019, banyak aktiviti yang diadakan. Selain daripada melawat sekitar Pulau Tioman, turut diadakan gotong royong bagi sambutan Aidilfitri. Semua peserta bekerjasama bagi menjayakan majlis. Bila tiba Majlis Aidilfitri SIT 2019, maka cantik dan kacaklah semua divers dengan pakaian raya mereka. Jangan terkejut kerana mereka akan menyelam dengan pakaian raya tersebut, termasuklah saya. Aktiviti menyelam dengan baju kurung bukanlah sesuatu yang sukar. Yang paling utama adalah segala kelengkapan yang sempurna, mendengar arahan dan taklimat yang diberikan serta bekerjasama dengan penyelam yang lain. Ya, saya berjaya menyelam dan menyambut Hari Raya di dalam laut bersama tukun-tukun yang telah diturunkan sebelum ini. Saya siap dapat duit raya dari pengarah Motek Pahang, Datuk Idrus Yahya lagi. Inilah antara pengalaman menarik yang sukar saya lupakan. Akhirnya saya berjaya selesaikan misi saya, iaitu menyelam di dasar lautan sambil menyaksikan ketupat-ketupat yang dijadikan sebagai tukun tiruan sempena dengan SIT 2019. Dan sekali lagi bersama dengan Datuk Idrus Yahya, iaitu pengarah Motek Pahang. Jadi ceritalah sikit tentang konsep ketupat yang dibawa ke dasar lautan tu. Okey, Alhamdulillah tahun ni sebenarnya kita mengadakan start in Tioman dalam bulan perayaan Syawal lagi. Jadi hari ni kita tengok kita dah dapat 5 ketupat tu sebagai tukun tiruan untuk kita menarik koral dan juga ikan bermain di kawasan tersebut. Dan tukun ni juga akan menjadi salah satu daripada produk pelancongan yang boleh menarik divers datang sini untuk bergambar dan juga untuk melihat bagaimana kita jaga ataupun buat konservasi di Kampung Genting ni. Kalau produk lain ada duta, jangan tak tahu Start in Tioman juga ada duta mereka. Dan saya salah seorang bersama dengan duta SIT 2019, iaitu Mr. Black. Abang Black. Siapa yang tak kenal kan? Gaya sikit kan? Gaya sikit ya. Oh. Sedikitlah cerita tentang konsep di bawah tadi. Di dasar lautan ada ketupat, ada lemang tadi tu. Cuba cerita sikit. Kita konsep menyelam pakai baju Melayu. Kita berkali. Okay, yes. Keunikan SIT ni, kita every year kita ada konsep. So tahun ni kita ambil berhari raya bersama SIT di tahun 2019. So tengoklah kita pakai baju raya ni kan. Memang kita menyelam dengan pakai baju raya ni tahun ni. So saya rasa first time dalam hidup kot. Tak? Menyelam sambil pakai baju raya ni. Yang penting menjadi dah seronok. Yes. Alright. Okey, apa kata Abang Black ajak semua orang untuk datang ke Pulau Tioman, dive sama-sama dan lihat keindahan di Pulau Tioman. Okey, kepada anda yang dah ada lesen dan yang belum ada lesen, silalah datang ke Tioman untuk mendiving ataupun membuat selam scuba. Kepada yang belum ada lesen, datang kepada SIT. Pasal SIT ni maksud dia Start in Tioman, which is kalau you belum ada lesen, datang ambil lesen di sini. Kita every year ada buat. Kalau nak lagi senang, kita boleh pergi ke www.startintioman.my. Kita punya Facebook lah SIT. Okey, selamat menyelam. Makin habis makin hot. Tapi semua tu berlaku sebelum kita kembali bersama dengan anda. Tapi kami cuba bawa balik apa yang keluar balik. Okey, TXO, kita nak tanya tadi pasal lifestyle. Sebab awak sebut tadi, saya Jip malam ni memang very wow. Ada wow factor lah. Dia ni. Okey, kena tanya Mr. Albert ni selaku pelaksana juga, bagaimana lifestyle ini boleh menarik minat untuk kita berintegrasi, bukan saja selaku pelaksana, penonton sendiri, kita yang minat ni, dan juga peserta itu sendiri. Setakat ini cycling telah jadi satu, kita cakap sebagai the new golf team kan. Sebagai when you refer back to this cycling, what's so special? Yang ada satu helmet, ada satu cermin mata, ada satu jersey, very stylish jersey, ada glove semua. Bila you pakai dengan kasut sekali, wow, nampaknya stylo Milo.
Oleh itu, kerana dalam zaman ini social media, memang setiap peserta dia mau dress well, look style, gaya mesti mau ada. OOTD. OOTD, outfit of the day, exactly. So, bila ada elemen and sekali dengan social media zaman, so peserta they will show their healthy lifestyle. Those days kita show lifestyle dengan saya pergi mana, tempat mana. Today different. Kesihatan always first priority. Lifestyle dengan kesihatan is the trend now. It's the trend. That's why all the youngster, pemuda semua, dia joy cycling. So they really feel there is something different. Besides just I pergi disco, enjoy itu sudah sudah obsolete lah. Okay. So now is a new lifestyle dengan kesihatan. Yes. Okey, baik. Nampaknya kita dah berada di penghujung. Sekejap sahaja macam tak puas nak bincang. Okey, to summarize everything yang kita dah bincang malam ni, Cik Sadiq, integrasi dan sebagainya, bagaimana anda melihat rumusan yang boleh dibuat pada malam ini? Okey, sebagai sukan adalah penting tools, tapi pendidikan menjadi elemen utama dalam sukan diterapkan. Satu lagi saya nak sebutkan dalam elemen integrasi ini adalah muzik. Penyanyi-penyanyi seperti Sheila Hamzah itu adalah duta yang sepatutnya ikon yang diterapkan dalam bentukkan integrasi nasional. Sheila Hamzah ni. Okay. Saya bukan melihat sebab dia adalah satu yang unik. Seorang yang berbangsa Melayu, mungkin ada latar belakang pendidikan Cina sekolah rendah, tapi beliau tangkap audien bukan di kat Malaysia, tangkap audien di negara China. Itu satu yang luar biasa dan kita tidak highlightkan tentang betapa universalnya beliau. Tidak menggunakan beliau. Ya, sebagai integrasi nasional kita ada suku kaum Cina kat sini. Saya rasa itu adalah penting juga untuk kita lihatkan, bukan setakat untuk politik mileage, tapi kita lihat nilai Malaysia itu. Nilai Malaysia itu. Saya rasa kita perlu melihat dengan seriusnya perkara-perkara ini. Okey, kita ada sikit lagi. Okey, sebagai tetamu yang cukup istimewa oleh Mr. Albert, mungkin boleh sedikitlah memberitahu bilakah acara akan berlangsung dan apakah yang anda harapkan. Apakah nilai-nilai yang dah masuk versi yang ke-6 yang diharapkan boleh ada nilai tambahnya berlaku untuk edisi yang kali ini? Yang edisi ini setiap kali kita memang we are crafting an experience bagi kita peserta semua. Oleh itu, bagi edisi ini kita ada experience yang baru juga. Tali segi yang Encik Sadiq yang cakap tadi, tali segi music. Kita ada music yang lain juga dalam platform ni, tapi you kena come on the spot to witness the integrasi of sukan dengan music sekali. Dan performance adalah sekali dengan music juga di sepanjang highway juga. Di sepanjang tu ada music? Ada music juga. Okey, sebagai kita katakan balas budi lah malam ini, balas budi kepada Mr. Albert dan juga Cik Sadiq datang. Jom kita kongsikan dengan anda penganjuran kayuhan di Lekas Highway yang akan berlangsung pada malam hari. Dah berapa semua total numbers yang masuk? Ada lebih kurang 5,000. Ramai. Okey, baik. Okey. Baik. Kita tinggalkan anda untuk bagaimana suasana ini nanti pada 27 hari bulan nanti Lekas Highway. Jadi sekian saja bersama dengan saya Cik Zulkifli. Terima kasih untuk tetamu juga. Cik Ezo, terima kasih juga. Seperti biasalah, jadikan apa juga amalan dan aktiviti sukan anda, tak kisahlah apa-apa, asalkan anda sihat. Jumpa lagi.